Sebagaimana kita maklum sebelum daripada ni bahawa surah Yunus ni adalah merupakan surah yang turun iaitu di penghujung ketika Nabi SAW berada di Makkah Al-Mukarramah, bukan Madinah, di masa Makkah Al-Mukarramah. Jadi penghujung tu dikatakan ialah sekitar Nabi SAW selepas daripada balik daripada Taif, ataupun tahun yang ke-10, tahun yang ke-11 begitu. InsyaAllah tidak ada satu pandangan yang tetap tetapi daripada ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Yunus ini, maka dapatlah digambarkan suasana pada ketika itu Nabi SAW telah menyampaikan dakwah baginda, telah menyampaikan begini dan begini. Dalam syirik mereka menyembah patung-patung yang sebagaimana yang kita disebutkan dalam ayat yang lain, iaitu ada lebih kurang 5 pada masa itu, 5 yang besar. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan lagi, hikayatkan lagi apakah yang disebutkan oleh Nabi Nuh alaihi salam kepada mereka ni. Nabi Nuh berkata, fa in tawallaitum, tapi kalau kamu tetap juga berpaling, tidak mahu maknanya menerima apa yang aku ajar, apa yang aku katakan ni, fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin, aku tak pernah minta upah pada kamu pun, aku tak minta duit pun pada kamu, aku tak minta apa-apa pun. Aku berdakwah ni, bayangkan 950 tahun tak minta dakwah, tak minta upah apa-apa pun daripada kaumnya tu. Tapi kaumnya tu tetap juga menolak kan. Itulah yang pelik kan. Kalau lah maknanya dah minta dah kan, tak minta apa-apa pun, hanya ceritakan betul yang betul, tapi tetap juga menolak. Jadi Nabi Nuh pun berkata dalam ayat ni, fa in tawallaitum, kalau kamu ni tetap berpaling, fama sa'altukum min ajrin, dan aku ni tak minta upah, aku hanya minta upah, in ajriya illa 'ala Allah, upah aku hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. In ajriya illa 'ala Allah, melainkan Allah Taala lah yang akan membalas, yang akan memberi pahala, maksudnya kan, kepada aku. Wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku ini disuruh, kata Nabi Nuh, dan aku ini disuruh untuk menjadi an akun minal muslimin, daripada orang-orang yang muslim, daripada orang-orang yang menyerah diri, yang merendahkan diri, yang patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tengok di sini kan penggunaan perkataannya. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, aku hanya disuruh untuk menjadi orang-orang muslim. Jadi ertinya di sini ulama-ulama mengatakan bahawa sebenarnya yang kita sebut sebagai Islam, yang kita sebut sebagai Muslim, kalau orangnya Muslim, kalau agamanya Islam, pegangannya Islam, tapi orang itu kita panggil sebagai orang Muslim. Jadi apakah implikasi, konsekuen daripada sini, maksudnya di sini ialah nak mengatakan bahawa apa, semua ni sebenarnya daripada Nabi Adam alaihi salam sampailah kepada kita kata sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sebenarnya agama yang dibawa oleh mereka ni melainkan satu saja, iaitu semuanya membawa Islam. Bukannya membawa agama Kristian ke, membawa agama Yahudi ke, membawa agama, tidak, semua itu adalah agama Islam. Sebab Islam ni adalah nama yang umum, nama yang maksudnya ialah iaitu seorang itu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi adakah nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad tidak menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak, semua menyerahkan diri kepada Allah. Jadi kalau semua menyerahkan diri kepada Allah, ini nak menunjukkan bahawa semua mereka adalah Muslim, semua mereka. Jadi Nabi Nuh adalah Muslim, Nabi Adam adalah Muslim, Nabi Ibrahim adalah Muslim, semua. Jadi dalam Quran clear disebut sini bahawa Nabi Nuh kata, aku disuruh untuk menjadi Muslim. Jadi kita katakan sini, tetapi apa yang kita pegang sekarang, apa yang kita sebutkan selalu, Islam tak Islam ialah maknanya ialah yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tak katalah kepada orang-orang Yahudi itu adalah Islam. Kenapa? Kerana mereka yang sendiri yang mengubah agama Yahudi itu. Asalnya kalau mereka ni betul-betul Islam, mereka akan tinggalkan agama Yahudi dan akan masuk Islam. Kalau mereka betul-betul Kristian, mereka akan tinggalkan Kristian. Sebab apa? Kristian tu merupakan satu benda yang tak betul, yang dah diubah dah. Kristian kan, Jesus Christ kan. Jadi mereka tambah situ Kristian, mereka ada pengikut Nabi Isa. Bukan, kita bukannya mengikut, kita ni bukan Muhammadan, kita ni bukannya Muhammad, tapi kita adalah Allah, iaitu tunduk pada Allah. Jadi yang menggabungkan kita ialah kerana kita sebenarnya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seterusnya fakazzabu, Allah Taala sebutkan, Allah Taala ceritakan di sini kepada apa, kita tengok kan, kepada, maaf tunjuk lampu sikit. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan di sini
selepas tu apakah yang berlaku? Adakah mereka ini tunduk? Adakah mereka ini ikut apa yang Nabi Nuh bawa? Tidak. Yang seterusnya kita akan baca sini kan Allah Ta'ala sebutkan fakazzabuh, dah penat lelah, dah cerita 950 tahun, dah kata bahawa aku tak minta apa-apa pun daripada kamu semua, tapi mereka tetap fakazzabuh, mereka tetap juga mendustainya, mendustai Nabi Nuh. Jadi Allah Ta'ala kata fanajjainahu wa man ma'ahu, lalu kami selamatkan dia, kami selamatkan Nabi Nuh wa man ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya. Minta maaf yang tak gerakkan, minta maaf. Fakazzabuhu, minta maaf ya, lupa nak sebutkan. Okay, jadi ayat kita sekarang ialah ayat yang ke-73, insyaAllah ayat yang ke-73. Fakazzabuhu, lalu mereka mendustainya, fanajjainahu, lalu kami selamatkan dia, wa man ma'ahu, dan bersama orang yang bersama dengannya. Ada yang kata 40, ada yang kata 80, lebih kurang macam itulah makna. Tapi bilangannya adalah bilangan yang sangat sedikit, tidak ramai yang bersama dengan Nabi Nuh. Termasuk yang tak nak ikut Nabi Nuh ialah anak dia sendiri. Jadi Allah Subhanahu Taala sebut sini tak ada orang selamat pada masa itu. Adakah banjir ini mengenai semua dunia, mengenai satu kawasan tertentu saja? Wallahu a'lam bissawab. Pelbagai pendapat ulama lah, ada yang kata seluruh dunia. Itu bagi kita, oleh kerana itu oleh kerana Allah Taala tak ceritakan perkara itu, maka bagi kita ia adalah tidak penting. Menunjukkan bahawa perkara tersebut tidaklah sepenting. Yang penting ialah bahawa semua manusia semasa itu, sama ada mereka ni telah bertebaran atas muka ataupun berada di kawasan Iraq sahaja dan sebagainya, menurut setengah pendapat ulama, tapi semua ditenggelamkan. Tak ada lagi. Semua tempat yang ada manusia, semua tenggelam. Jadi yang selamat pada masa itu hanyalah orang-orang yang bersama dengan Nabi Nuh AS yang berada di atas kapalnya. Iaitu Allah SWT kata, wa man ma'ahu fil fulki. Fil fulki, di dalam kapal. Iaitu dalam safinah. Wa ja'alnahum khalaifa wa aghraqna allazina kazzabu bi ayatina. Allah Taala kata, dan kami jadikan mereka itu sebagai khalaif. Khalaif artinya ialah orang-orang yang mengganti, maknanya khalifah. Khalifatani, khalifah tu seorang, khalifatani dua orang khalifah, khalaif makna orang yang mengganti. Jadi mengganti apa tu? Iaitu mereka ni adalah mengganti, kalau ikut ulama kata definisi itu maksudnya ialah iaitu orang-orang yang mengganti Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bukan mengganti Allah, pengganti kepada Allah, tapi maknanya orang-orang yang melaksanakan suruhan Allah dan menjadi orang-orang yang akan menyeru kepada Islam. Jadi kita sekarang ni adalah tanggungjawab kita secara umumnya. Kita walaupun kita ni bukanlah khalifah, khalifah tu maknanya pengganti Rasulullah, yang kita namakan khalifah ar-Rashidin dan sebagainya tu. Tapi kita semua ni manusia ni, orang-orang yang beriman ni kena sedar bahawa tanggungjawab kita ada dua, iaitu yang pertamanya kita ni adalah bertanggungjawab untuk mengabdikan diri kepada Allah. Tu nombor satu. Tanggungjawab yang kedua ialah kita ni menjadi khalifah, sebagaimana Allah SWT jadikan semua orang-orang yang berada di dalam kapal yang Allah Ta'ala selamatkan bersama-sama dengan Nabi Nuh AS itu, mereka itu adalah khalaif, iaitu orang-orang yang sepatutnya menjalankan tanggungjawab untuk menjadi orang-orang yang akan meminta manusia lain melaksanakan Islam, mengikut Islam, tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala, tak tunduk kepada yang lain. Tetapi apa yang terjadi selepas daripada itu, of course lah kita pun tahu kan, selepas daripada itu mereka sesat balik, sebagaimana yang berlaku, iaitu sebagai berlaku kepada kaum Nabi Hud dan juga seterusnya kaum Nabi Ibrahim dan sebagainya. Walaupun mereka semua adalah keturunan daripada Nabi Nuh alaihissalam. Jadi itulah tabiat manusia kan. Tabiat manusia menjadikan sebahagian daripada manusia akan ada yang akan sesat daripada kebenaran, dan Allah Ta'ala menjadikan, mengekalkan ada di kalangan mereka juga yang akan menyeru balik. Sebagaimana yang kita tengoklah pada hari ini kan, ramai manusia yang sesat sedangkan mereka semua adalah keturunan Nabi Adam, sedangkan mereka semua adalah keturunan daripada Nabi Nuh yang selamat daripada kapal yang ada pada hari ini. Kau dah tak ada kan, tapi sebahagian daripada mereka telah sesat. Jadi tanggungjawab kita lah orang-orang yang Allah Ta'ala telah selamatkan daripada kesesatan itu untuk terus insya-Allah bekerja untuk mengajak manusia lain kepada Islam. Seterusnya kita tengok sini, Allah Subhanahu Taala berkata, wa aghraqna allazina kazzabu bi ayatina. Allah Taala hancurkan, Allah Taala tenggelamkan orang-orang yang mendustai dengan ayat-ayat kami, iaitu tanda-tanda yang dibawa oleh Nabi Nuh. Selepas daripada itu, fanzur, maka tengoklah kaifa kana akibatul munzarin, tengoklah bagaimanakah akibat, maknanya pengakhiran orang-orang yang munzar bukan munzir. Munzir ni orang yang memberi peringatan, munzar orang yang diberi peringatan. Jadi siapa? Iaitu kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh, mereka telah diajak kepada kebenaran, mereka tak mau. Mereka telah diberi amaran, mereka tak mau. Sekarang mereka ditenggelamkan. Jadi Allah Ta'ala ceritakan ni kisah Nabi Nuh ini
kepada Nabi Muhammad untuk menceritakan keadaan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW sekarang ni. Dia ajak kaum Quraisy yang berada di depan baginda Nabi SAW tu supaya kepada Islam, mengajak kepada Islam, tapi mereka enggan. Jadi Allah Ta'ala beri amaran ni, jaga-jaga, adakah kamu mahu semua apa yang akan berlaku sebagaimana yang Allah Ta'ala lakukan kepada kaum Nabi Nuh? Seolah-olahnya, tidak secara tidak langsung. Kemudian ayat yang ke-74, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan summa ba'asna min ba'dihi rusula. Kemudian selepas daripada Nabi Nuh ni, Allah Ta'ala utuskan pula rusula, maknanya rasul-rasul yang banyak lah kan, kita tahu kan, Nabi Ibrahimnya, kemudian Nabi Hudnya, kemudian Nabi Salehnya, dan seterusnya, begitulah kan. Min ba'dihi rusula ila qaumihim, kepada kaum-kaum mereka, kepada kaum mereka masing-masing lah kan. Jadi Nabi Hud kepada kaumnya, Nabi Ibrahim kepada kaumnya, Nabi Musa kepada kaum. Tapi Allah SWT spesifik selepas daripada ni kan, faja'uhum bil bayyinat, mereka semua tu, iaitu mereka semua Nabi-Nabi ni membawa bil bayyinat, dengan tanda-tanda. Tafsir Jalalain dia kata bayyinat di sini maksudnya adalah dengan mukjizat. Jadi masing-masing ada mukjizat masing-masing kan, tanda-tanda kehebatan masing-masing kan, untuk membuktikan bahawa mereka ni benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apakah mereka beriman? Tidak. Fama kanu liyu'minu, Allah Ta'ala kata fama kanu liyu'minu, mereka itu tidak beriman, bima kazzabu bihi min qablu, sama seperti apa yang mereka dustakan. Jadi tok nenek mereka dulu dustakan, macam itulah juga mereka tidak beriman, mereka dustakan. Jadi Allah Ta'ala kata kazalika natba, dan begitulah kami cop ala qulubi al-mu'tadin, di atas hati-hati orang-orang yang melampaui batas. Maksud melampaui batas tu ialah Allah Ta'ala dah beri nikmat kepada dia banyak, tapi mereka tidak mengendahkan nikmat tu, mereka tidak bersyukur nikmat tu, mereka tidak mahu beriman kepada nikmat tu, sedangkan mereka tahu bahawa apa yang mereka buat tu salah. Jadi Allah Ta'ala panggil mereka, gelar mereka sebagai orang-orang yang mu'tadin. Itu adalah mereka orang-orang yang mu'tadin. Jadi ayat ini untuk memberi ketenangan kepada Nabi, memberi hiburan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah berdakwah selama 10 tahun, 11 tahun kepada orang-orang yang berada di depannya, iaitu kafir Quraisy ini. Tengok dalam masyarakat yang kecil macam tu kan, 10 tahun, 11 tahun ni satu masa yang sangat lama. Dalam masyarakat yang sangat-sangat, kita kata dalam 10,000 orang saja, sekitar tu saja. Tetapi dalam masa yang lama tu 10 tahun, 11 tahun tu, tapi tak diendahkan. Jadi bagaimana perasaan hati Nabi? Mestilah Nabi rasa sedih dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala sebut kazalika natfa, begitulah kami dah cap lah hati mereka ni, ala qulubil mu'tadin, ke atas orang-orang yang melampaui batas tu. Seterusnya ayat yang ke-75, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan summa ba'asna min ba'dihim, selepas daripada mereka tu, selepas daripada Nabi Ibrahim, Nabi Hud, Nabi Saleh tu, Allah utuskan pula min ba'dihim, spesifik min ba'dihim, selepas daripada mereka, Allah Ta'ala sebut nama Musa wa Harun, Nabi Musa dan juga Nabi Harun, ila Fir'aun wa malaih, kepada Fir'aun dan juga malaih. Allah Ta'ala cerita pada yang besar kan, raja yang besar, yang hebat. Orang Mesir pun, orang Mekah pun tahu pada masa itu kan, dulu ada seorang raja yang sangat besar, nama dia sangat hebat, nama dia Fir'aun. Dia ada kaum dia, hebat kaum dia, sampai sekarang kita boleh tengok kehebatan dia, piramid kan, maknanya piramid dengan mayat dia pun ada, kita jumpa kan, dengan jumpaan-jumpaan dengan emas dan sebagainya lah, menunjukkan kehebatan Fir'aun ni dan sebagainya. Allah Ta'ala utuskan 2 orang kepada mereka, iaitu Nabi Musa dan juga Nabi Harun, ila Fir'aun wa malaihi bi ayatina, dengan ayat-ayat kami, dengan mukjizat-mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada berapa? 9 disebut dalam ayat yang lain kan, ada 9 ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi apa yang berlaku? Fastakbaru, dia sombong, istakbara, dia sombong, dia tak nak terima, wa kanu qauman mujrimin, jadi Allah terus labelkan mereka, iaitu mereka ini adalah kaum mujrim, kaum yang mujrim, kaum yang jahat, kaum yang mendurhakai, kaum penjenayah. Mujrim bahasanya, kalau ikut bahasanya penjenayah maksudnya, orang yang melakukan kesalahan tu, orang perompak, orang apa kan, yang orang tak disuka dalam masyarakat, orang tak suka kan. Tapi Fir'aun disukai oleh masyarakat kan, jadi pelik kan. Jadi Allah Ta'ala labelkan mereka ni sebenarnya adalah mujrim. Kenapa? Mereka istakbar. Jadi siapa-siapa yang istikbar, jaga-jaga kan, siapa-siapa yang sombong dengan ayat-ayat Allah, siapa-siapa yang sombong dengan peringatan, dengan dakwah, maka dia adalah orang-orang yang mujrim sebenarnya. Seterusnya Allah Ta'ala kata selepas tu ialah falamma ja'ahum, selepas apabila datang kepada mereka al-haqqu, kebenaran, min indina, daripada sisi kami. Apa qalu? Mereka berkata,
inna hadza la sihrum mubin, ini semua adalah sihir. Siapa ni? Iaitu Firaun berkata kepada Nabi Musa, ini adalah sihir. Padahal dia tahu dah kan, dia tahu dah bahawa ini bukan sihir. Sebab sihir, dia dah ajar sihir dah kepada tukang-tukang sihir, sebagaimana kita baca dalam ayat yang lain kan. Dia dah ajar dah, ada dah tukang-tukang sihir dengan guru-guru sihir dia. Tapi guru-guru sihir ini, apa yang dia ajar oleh Firaun ni, tak boleh lawan. Mereka buatlah ular-ular daripada tali-tali. Tiba-tiba Nabi Musa datang makan semua kan. Berubah, tongkat Nabi Musa tu berubah menjadi ular yang besar dan makan semua tu. Mana sihir lagi? Mana sihir kamu Firaun? Mana sihir kamu? Kamu orang hebat-hebat semua satu negeri Mesir dah dipanggil tukang-tukang sihir tu kan, untuk menunjukkan sihir mereka. Tapi sekarang ni mana? Tapi oleh kerana mereka ni, Nabi Firaun ni tak mahu juga sombong, dia tetap mengatakan apa? Ini sihir ni. Sama sebagaimana yang dikatakan oleh orang Quraisy Mekah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka kata Nabi Muhammad ni bawa sihir. Jadi secara tidak langsung ni boleh difahamkan betapa bohongnya apa ni, apa yang dikatakan oleh orang-orang Quraisy pada masa itu. Seterusnya, ayat seterusnya kita akan tengok kan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dua ayat yang terakhir lagi kita akan tengok pada pagi ini, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala kata qala Musa, lalu berkatalah Nabi Musa, ataquluna lil haqqi lamma ja'akum. Ataquluna maknanya, adakah kamu mengatakan ini sihir? Ataquluna, dia tak sebut sini sihir kan, tapi maksud dalam tafsir kata, adakah kamu mengatakan apa yang aku bawa ini adalah sihir? Lil haqqi, kamu mengatakan kebenaran yang aku bawa ini adalah sihir? Ada pula kamu ni. Jadi katakan lamma ja'akum, apabila ianya datang kepada kamu. Kemudian asihrun haza, adakah sihir ke benda ni? Apa yang aku bawa ni sihir ke? Ada 9 tanda kan, dengan darahnya, dengan kataknya, dengan belalangnya kan, dengan terbelah lautnya kan, dengan tungkatnya, macam-macam sekali kan, dengan tangannya yang putih bersinar-sinar kan. Jadi semua tu Musa cabar mereka, adakah sihir benda ni? Asihrun haza, adakah sihir ini? Wala yuflihus sahirun, sedangkan tukang-tukang sihir ni tak akan berjaya. Dia tak akan, makna tak nak lawan aku, tak boleh. Sebab apa? Aku ni bukan sihir. Kalau aku sihir, nescaya dia akan boleh lawan kan. Orang mana kuat kan, kalau orang atas dunia nak gusti nak apa kan, kalau kuat dia akhirnya akan kalah juga. Akan ada orang yang boleh datang lagi akan mengalahkan dia. Tapi kalau kamu kata aku ni sihir, bawa lah tukang-tukang sihir kamu tu yang paling power kan. Aku ni bukan sihir. Maknanya ini adalah tanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita semua, Nabi Musa berkata wala yuflihus sahirun, orang-orang sihir ni tak akan berjaya selama-lamanya. Qalu, mereka berkata ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana. Mereka berkata, ni orang-orang Firaun ni, juga kaum dia ni berkata apa? Mereka berkata, wahai Musa, ajitana, kamu bawa kepada kami ni benda-benda yang kamu bawa ni, adakah untuk memalingkan kami? Litalfitana maknanya mengembalikan kami untuk kepada apa? Amma wajadna alaihi aba'ana, apa yang telah kami dapati daripada nenek moyang kami dulu. Kami warisi benda ni, iaitu agama ni kami warisi daripada tok nenek kami dulu. Kami ikut tok nenek kami dulu. Ini yang dibawa oleh tok nenek kami dulu kepada kami. Kamu datang ni tiba-tiba nak palingkan, nak ubah kami pula daripada apa yang kami pegang selama ni. Tengok mereka berkatakan, yang penting itu ialah apa yang mereka pegang, apa yang mereka dapati daripada tok nenek mereka. Bukannya yang penting itu ialah apa yang benar ataupun tidak benar. Jadi Allah SWT ajar kat sini kan, di antara satu perkara-perkara yang menyebabkan manusia ni ialah sesat, ialah mereka ni mahu berpegang kepada satu benda yang diwarisi walaupun perkara itu adalah tidak betul. Kalau perkara itu betul, tak ada masalah, ataupun tidak dilarang oleh agama, tak jadi masalah kan. Tapi kalau satu benda itu dilarang oleh agama, dilarang oleh Allah SWT, jadi walaupun ia dipegang turun-temurun kan, 100 tahun, 1000 tahun, tak kira lah kan, oleh kita warisi daripada nenek kita, maka kita mesti tinggalkan benda itu jika sekiranya ia bertentangan dengan agama, bertentangan dengan Islam. Jadi kata Firaun dan juga kaum dia ni, dia kata, adakah kamu nak palingkan kami ni daripada apa yang kami pegang selama ni? Wa takunu lakuma al-kibriya, dan kemudian kamu nak kerajaan ni. Kibriya tu maknanya keagungan, al-mulk, keagungan ini, kehebatan ini kamu nak untuk kamu fil ardi, di atas muka bumi. Tengok kan, itulah dia alasan yang sama, iaitu kamu ni nak rampas kuasa. Gitu kata dia. Nabi Musa bukan nak kuasa tu, Nabi Harun bukan nak kuasa tu kan, nak kamu semua ni kembali, tinggalkan yang kesilapan-kesilapan, kekufuran-kekufuran
tu bukan aku nak kuasa. Nabi Muhammad SAW sendiri kan, bukan dia nak kuasa pun, tawarkan kuasa pada dia tak nak. Yang penting kamu tinggalkan sembahan-sembahan, berhala-berhala, sembahan kepada yang lain daripada Allah SWT ni. Tu yang penting. Aku beri kuasa tak berkuasa itu tak penting bagi aku. Jadi Allah SWT kata, Allah nak cerita lagi, wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Akhirnya Firaun dan juga kumpulan-kumpulan dia, kaum-kaum dia mengatakan apa? Kami tak akan percaya pada kamu. Dan akhir sekali, wa ma nahnu lakuma bimu'minin. Kami, sorrylah Musa, sorrylah Harun, kami tak percaya pada kamu. Itulah alasan dia kan, itulah jawapan dia kan. Jadi kita tengok apa yang akan terjadi selepas daripada ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum, insyaallah di muka surat 218. InsyaAllah kita akan sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.